Kita pusat hadis. Kita buka majlis dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah kepada apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari besok ataupun hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat meliputi akan ilmu dia. Basirum bima ta'malun, di atas apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hakuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mati Tuan Imam kita, Tuan Haji Malik, seluruhnya Tuan Bilal, tak lupa juga siap pengurusi masjid, datang kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan budi tashkur ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala sekali lagi kita dapat berjumpa pada malam ini. Ini kuliah kita yang kedua selepas Ramadan hari itu dan juga hari raya, dan kita masih berada di penghujung raya. Berada di mana tuan? Penghujung raya. Ada lagi Syawal Habis dah? Dua hari lagi. Baik. Jadi alhamdulillah, malam ni hari itu kita baca kitab Mukasyafah Qulub, Rahsia Hati. Jadi malam ni kita baca hadis Riyadus Salihin. Riyad maknanya kebun, ataupun riyad ni lebih pada latihan lah. Riyadah, latihan. Salihin, orang-orang yang soleh, yang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik, kita masih lagi dalam tajuk apa tu? Hadis apa? Mengenai berpegang teguh di atas jalan yang lurus, istiqamah. Istiqamah 182. 182, semalam ni 183 lah. Hadis 87. Hari ni ini hadis 88.
Hadis 88 InsyaAllah sama-samalah kita dengar dan kita semak hadis ini. Hadis yang ke-88 dalam turutannya dalam bab mengenai berpegang teguh di atas jalan yang lurus ataupun jalan yang benar. Dalam istilah lainnya istiqamah lah. Istiqamah. Banyak orang kadang-kadang tak istiqamah. Angit-angit ti ayam sila kata kan. Angit-angit ti ayam. Kan? Semangat tu kuat je sekejap je. Lepas tu dah habis dah. Hilanglah semangat kan. Jadi kena istiqamah lah dalam apa juga perkara yang berlaku pada kita kan. Dan kita janganlah cepat. Biasa orang tak istiqamah ni kadang-kadang dia suka dengar cakap orang. Suka dengar cakap orang. Kesahihan tu tak tahu betul ke tak betul, tiba-tiba terus ikut apa yang mana tak istiqamah lagi lah. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maksudnya, wahai orang beriman, jikalau datang kepada kamu seorang yang fasik, in ja'akum fasiqun binaba'in, seorang fasik mau berkabar berita, fatabayyanu, maka naklah kamu selidiklah. Tabayyun ni selidik, peksa dulu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin, kerana kalau kamu tak tabayun, tak selidik, tak peksa, ditakuti kamu akan mengenakan satu tindakan kepada orang yang tak sepatutnya kamu mengambil tindakan. An tusibu qauman bijahalatin, dalam keadaan kamu jahil, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka jadilah kamu selepas itu orang-orang yang menyesal. Orang-orang yang menyesal. So kalau tak nak jadi orang menyesal, apa saja berita yang kita terima naklah kita cek, periksa dululah sahih ke, sahih, betul ke tak betul. Kadang-kadang kita ingin mengikut-ikut dia kan. Lepas tu menyesal. Betul tak? Baik, insya-Allah kita lihat hadis ni. Wa'an Abi Hurairah, hadis terima daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ataupun bapa kucing ataupun bapa anak kucing. Hurairah ni ialah isim tasghir. Isim tasghir. Asalnya khurratun. Khurratun maknanya kucing lah, kucing. Hurairah ni anak-anak kucing lah. Gelaran kepada seorang sahabat. Namanya Abu Hurairah ni. Jadi dia dinamakan sebagai bapa kucing kerana dia suka sangat pada anak kucing atau kucing lah. Sebab siapa yang suka kucing ni dia sayang sebagaimana sifat sayang yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat lah. Tapi ada juga di kalangan kita ni kadang-kadang tak suka kucing. Kerana suka kucing pun kadang ada juga perangai tak elok Betul tak? Apalagi kalau kucing jantan. Kucing apa? Kucing jantan. Tahu yalah. Tembak sana, tembak sini, habis baju dia tembak Tahu tak? Bukan kita tak suka kucing, tapi dia punya perangai kucing tu yang tak betul tu. Kan kita pukul kan tak sedap lah kan. Sesah pula tak sedap lah. Baik. Qala berkata ia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasyaddidu. Qaribu wasyaddidu. Apa maksudnya? Naklah kamu bersederhana dalam beribadah. Bersederhana. Qaribu maksudnya bersederhana dalam beribadah. Tidak keterlaluan dan tidak cuai pula dalam ibadah tadi. Wasyaddidu, dan naklah kamu bertindak lurus ataupun istiqamah. Wa'lamu annahu la yajwa ahadun minkum bi amalihi. Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya seorang itu la yanjua ahadun minkum bi amalihi. Ketahuilah bahawa tidak seorang pun daripada kamu terselamat kerana amal ibadahnya. Tidak seorang pun daripada kamu itu terselamat daripada amal ibadah yang dilakukan tadi. Qalu, mereka berkata, para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah.
So maknanya engkau juga macam tu juga ke Rasulullah. Tak selamat dengan amalan tadi yang kau buat tadi. So maknanya satu amalan yang kita buat tu bukan merupakan satu jaminan lah. Jaminan untuk masuk syurga dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Qala maka Nabi sallallahu bersabda, wala ana, dan tidak juga aku ataupun saya, illa kecuali ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meliputi akan rahmatnya terhadap diriku, wa fadlin, dan juga kelebihannya terhadap diriku lah. Hadis riwayat daripada siapa tuan? Riwayat daripada Imam Muslim. Baik. Jadi hadis ni nak nekan kepada kita, pertama qaribu. Qaribu maksudnya, mana qaribu ni bukan makna dekat, walaupun ada makna qaribu ni, qarib ni dekat, tapi di sini bukan makna dekat. Maknanya bersederhana adalah mengerjakan ibadah, jangan melampau sampai ibadah sehingga akhirnya kita menjadi lemah dan akhirnya kita menjadi jemu terhadap ibadah yang kita buat. Hendaklah kita bersederhana ibadah tadi, tapi yang penting ibadah yang kita buat tadi berterusan. Okey. Kalau terlampau kuat sangat ibadah kan, akhirnya yalah mula-mula tu semangat kuat, tapi lepas-lepas tu dah tak semangat lagi dan akhirnya tinggal begitu. Kerana Nabi pun pernah berpesan dengan para sahabat begitu. Jangan terlampau kuat sangat beribadah sehingga akhirnya kamu menjadi jemu, dan bila kamu dah jadi jemu maka akhirnya kamu terus tinggalkan langsung ibadah tadi. Biarlah kamu buat sikit tetapi istiqamah atau kekal dalam ibadah tadi. Kemudian wasyadidu, dan naklah kamu bertindak lurus ataupun istiqamah dalam apa saja perkara yang kamu lakukan. Kalau kamu dah pilih A, kan, pilihlah A. Jangan tiba-tiba kamu pilih B, C dan sebagainya. Apalagi kalau kita dah berislam, kita dah berada dalam landaran Islam. Kenapa kita nak pilih yang bukan Islam? Betul tak? Allah Ta'ala dah bagi cantik pada kita dah landaran Islam tu. Kan, lurus. Islam tu lurus, bukan bengkak-bengkok. Tiba-tiba kita pergi pula pilih yang bengkak-bengkok. Disebabkan apa? Kadang-kadang kita terpengaruh dengan kawan. Kadang-kadang kita terpengaruh nakkan jawatan, kedudukan dan sebagainya. Ada kalangan kita ni kadang-kadang dengar cakap orang. Macam tadilah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayinu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, bila seorang daripada kamu, terutamanya orang fasik, datang kamu kabar berita, maka hendaklah kamu cek dulu. Fatabayinu, cek, periksa betul-betul ya ke, sahih ke tak sahih. Tak? Ni tak tentu sahih lagi, tiba-tiba kita pun ikutlah sekali. Bila dah ikut, akhirnya menyesal. Tak? Baik. Kemudian Nabi juga menyebut pada kita, wa'lamu annahu la yanju'a ahadun minkum bi amalihi, sesungguhnya bahawa seseorang itu belum tentu selamat di atas setiap amalan yang dilakukan dalam dunia ini, terutamanya amal ibadah ni buatlah. Kerana dia takuti amal ibadah yang kita buat itu, dia takuti kan ada perasaan riya, perasaan syirik, perasaan sumah, syirik khafi, kan, yang kita tak sangka kan, kita tak tahu. Jadi kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan kita tadi terhindar daripada perkara yang tak sepatutnya lah. Biarlah kalau boleh kita buat amalan itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Taala terimalah. Tetapi setiap amalan tadi bukan merupakan satu jaminan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana ada satu sifat yang harus bagi Allah. Tak? Satu sifat yang harus bagi Allah, dia boleh mengazab orang yang taat dan boleh melepaskan orang yang ahli maksiat. Okey. Jadi kita nampak kat situ Allah Taala bersifat harus. Boleh kalau nak buat begitu. So maknanya amalan yang kita buat bukan merupakan satu jaminan, tapi merupakan rahmat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak masuk syurga, alhamdulillah lah. Kalau nak masuk neraka, na'udzubillah lah. Kan, kalau boleh janganlah kita dimasukkan dalam neraka. Kan, takkan sanggup kita nak menghadapi seksaan dalam neraka tu. Kan? Baik, kemudian wala anta ya Rasulullah, dan tidak engkau ya Rasulullah. So maknanya engkau juga, amalan yang engkau buat juga Rasulullah bukan juga merupakan satu jaminan.
Kamu terlepas daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi jawab, wala ana, dan tidak juga aku, illa kecuali ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali Allah Taala melindungi aku, memberikan rahmat pada aku, kan? So maknanya dengan kasih sayang daripada Allah, maka masuklah kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Nabi kan, Nabi memang dah tentulah jaminan masuk syurga. Malah para sahabat pun ada jamin syurga. 10 orang sahabat jamin syurga. Antaranya ialah kan Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, kan Abdullah ibn Auf, kan itu para sahabat dijaminkan syurga Allah Taala. Kalau para sahabat pun ada dijamin syurga, apalagi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia orang yang pertama nanti akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat terjemahan tadi daripada Abu Hurairah, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kamu sederhana dalam beribadah, makna tidak keterlaluan dan tidak cuai, bertindak lurus, dan ketahuilah bahawa tidak seorang pun daripada kamu terselamat kerana amal ibadahnya." Para sahabat bertanya, "Apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah?" Maka jawab Nabi SAW, "Tidak juga aku, kecuali membeli kelebihan dan melindungiku dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala." Sebenarnya kita minta Allah Taala memberikan rahmat pada kita lah. Tapi salah satu syarat syurga memang kena beramal. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan amalan soleh, kan, maka akan dimasuk dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Betul tak? So mana dalam Quran pun Allah Taala sebut dah, nak syurga ni mestilah amal soleh. Tetapi amal soleh bukan juga merupakan satu jaminan untuk masuk syurga, kecuali melainkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul. So apakah pelajaran pada hari ini? Pertama, apa yang dimasukkan dengan muqarabah? Apa yang dimasukkan dengan muqarabah ialah kasad yang sederhana, tidak keterlaluan dan tidak cuai. Tidak keterlaluan dalam ibadah, kan, sehingga kan menjadi penat dan letih. Betul tak? Kerana ada para sahabat, ada tiga orang sahabat pernah tanya dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kan, mereka tanya dengan Aisyah, "Wahai Aisyah, wahai ummahatul mukminin, wahai ibu orang beriman, bagaimanakah ibadah baginda Rasulullah SAW?" Maka Aisyah pun ceritalah ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka lelaki pertama dia kata, "Kalau macam tu aku akan berpuasa selama-lamanya. Aku akan berpuasa selama-lamanya." Lelaki pula yang kedua dia kata, "Kalau macam tu aku akan bangun malam setiap malam. Bangun setiap malam lah." Yang lelaki ketiga berkata, "Kalau macam tu aku tidak akan berkahwin. Tidak akan berkahwin selama-lamanya." Tiba-tiba apa yang dikata oleh tiga-tiga lelaki tadi didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menegurlah apa-apa yang dikatakan oleh mereka. Janganlah kamu melakukan begitu. Janganlah kamu melakukan begitu. Kerana sungguhnya aku berpuasa dan ada kalanya aku berbuka. Okay? Aku juga bangun malam, ada masanya aku berehat. Tetap berehat. Dan aku juga berkahwin. Janganlah kamu tidak berkahwin. Okay? Kerana aku akan bangga dengan umatku pada akhir besok dengan umat yang ramai. Baik. Kemudian maksud syidat. Syidat qaribu wa syadidu tadi kan? Bermakna syidat iaitu lurus dan tepat. Inna haza siratal mustaqima fattabi'un. Sungguhnya ini Islam ni jalan yang lurus, maka hendaklah kamu ikut. Jadi Islam ni mana confirm lah lurus. Jalan lain tu memang tak lurus lah. Kalau Islam lurus, sudah yang lain tentulah tak lurus. Yang ketiga, dan maksud yataghammadani ialah memberi
dan melindungiku. Allah Ta'ala memberi rahmat kepadaku dan juga melindungi aku, kata Nabi, daripada azab api neraka. Yang keempat, para ulama berkata makna istiqamah ialah tetap taat kepada Allah. Okey, makna istiqamah ialah tetap taat kepada Allah. Mereka menyatakan bahawa istiqamah itu ialah termasuk dalam golongan jawami' kalim, dalam kumpulan kalimat jawami' kalim. Apa dikatakan jawami' kalim, tuan-tuan? Sedikit perkataan tetapi luas makna dia. Okey, sedikit perkataan tapi luas makna. Itu dikatakan jawami' kalim. Okey. Biasalah bahasa Arab ni kadang-kadang ungkapan dia tu perkataan dia ringkas. Pendek saja tapi pengertiannya besar. Macamlah Nabi pernah kata, kan, iza lam tasti fasna ma syi'ta. Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Zahir daripada hadis tu macam dia suruh kita buat. Betul tak? Zahir pada hadis tu macam dia suruh kita buat. Kau buatlah. Tapi sebenarnya dia bukan suruh buat. Betul tak? Sebenarnya dia istilah macam menyindir lah kita, menyindir atau mengejek kita, kan? Kalau kau nak buat, buatlah. Tapi apa-apa berlaku kau tanggunglah sendiri, kan? Kita pun macam tu juga kerana dengan anak kita, kan? Dogi tak nak dengar cakap, kan? Kalau nak panjat-panjatlah kita. Kau nak jatuh, panjatlah. Jatuh kan lentaklah kau. Tak ada ayah nak ambil tahu dah, kan? Akhir panjat tak budak tadi. Hari panjat dia. Tak panjat dia dah. Hari tak panjat dia dah. Betul tak? Kita suruh panjat, tak nak panjat. Itulah ungkapan bahasa Arab ni, begitulah. Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Okey. Sama juga macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikri hadamil lazzat. Aksiru min zikri hadamil lazzat. Perbanyakkan oleh kamu akan mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan. Sesuatu yang memutuskan kelazatan. Apa maksudnya memutuskan kelazatan? Ai al-maut, artinya mati. Artinya mati. Dia ungkapan dia ringkas je. Ungkapan ringkas tapi pengertiannya mendalam. Dia suruh kita banyak ingat tentang kematian. Kerana hakikatnya kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang itu pasti akan mati. Setiap benda yang hidup pasti akan menemui kematian. Manusia ke, binatang ke, jin ke, syaitan ke, kan? Besok akan mati. Malah malaikat maut pun, tuan. Malaikat maut pun, tuan, besok dia pun akan tarik nyawa dia sendiri. Walaupun sebelum tu dia kojom narik nyawa orang je. Kojom narik nyawa orang je, kan? Akhirat besok di penghujung dunia, nak kiamat besok, dia pula akan menarik nyawa dia sendirilah. Dia akan merasailah bagaimana kesakitan menarik nyawa tu ditarik. Tak? Jadi aksiru min zikri hadimil lazzat, perbanyak oleh kamu akan mengingati sesuatu yang boleh memutuskan kelazatan. Itu dikatakan sebagai kematian. Al-maut itulah mati. Kita digalakkan mengingat banyak. Ingat banyak. Kalau orang tak ingat mati, itu yang kadang-kadang dia lupa dunia. Dia lupa dunia. Dia anggap dunia itu macam dia yang punya. Malahan ada yang mengaku sebagai Tuhan. Contohnya Firaun, Namrud, betul tak? Dia mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Dia anggap dunia dia yang buat. Dia yang jadikan. Malah Firaun pun pernah kata, kan, sesungguhnya sungai Nil ini yang mengalir di Mesir ini mengalir di atas arahan aku. Mengalir di atas arahanku. Kau sombong, kan? Nyatakan dia pula yang mengalirkan. Sedangkan hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia juga mintakan supaya rakyatnya membina piramid. Piramid yang tinggi. Tujuannya dia bina piramid tadi, kenapa? Kerana aku nak tengok Tuhan Musa. Nak tengok Tuhan Musa. Dia sombong lah tu. Baik, Jadi perkataan apa tadi, tuan-tuan?
istiqamah maksudnya tetap taat kepada Allah. Mereka menyatakan juga istiqamah itu iaitu termasuk dalam kumpulan jawami'ul kalim. Mana sedikit perkataan tetapi luas dia punya pengertiannya. Istiqamah itulah yang merupakan peraturan segala perkara dan taufik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semaknanya istiqamah ni sebenarnya pengertiannya sangat luas. Sama seperti makna zuhud. Zuhud kan, ulama mentafsirkan makna zuhud dengan macam-macam tafsiran. Berbagai-bagai tafsiran. Imam Ghazali kata lain, imam ni kata lain, imam tu kata lain. Itu makna zuhud saja. Takwa pun tu juga. Berbagai tafsir ulama tentang makna takwa. Istiqamah pun tu jugalah. Berbagai tafsiran makna istiqamah. Gitu. Baik. Apakah pengajaran daripada hari ini tuan-tuan? Pertama, pahala, dosa dan hukum syarak hanya dapat diketahui dan diyakini melalui syarak, bukan melalui akal fikiran semata-mata. Akal fikiran. Pahala, dosa dan hukum syarak hanya dapat diketahui dan diyakini melalui syarak, melalui hukum syarak, bukan melalui akal fikiran sahaja. Kita tambahlah sajalah. Kerana akal pun, kita nak menafikan akal pun tak boleh. Nak menafikan akal pun tak boleh. Akal adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akal digunakan untuk memahami Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma akal tak boleh letakkan di atas melebihi daripada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naklah kita letak Quran dan sunnah Rasulullah. Kan? Kalau ikut pada akal, kan, memang banyak benda-benda kadang-kadang dia tak boleh terima lah. Contohnya orang berzina naklah direjam sampai mati kalau dah berkahwin. Kalau berkahwin maka naklah jerotan 100 kali rotan, tahu tak? Kenapa perlu rotan? Kan? Ya, kadang-kadang orang-orang yang tak faham tentang hukum akam ni, kadang-kadang dia mendakwa hukum Islam ni zalim. Zalim dia kata. Tapi itulah hukum Islam. Kerana yang mencipta manusia ni siapa tuan-tuan? Allah. Kalau yang mencipta manusia ni Allah, jadi Allah Ta'ala saja yang tahu apa hukum yang paling layak kepada manusia, yang sesuai kepada manusia. Tapi manusia bantah. Dia tak setuju. Kenapa tak boleh terima di akal dia? Dia kata ini, orang kata menghalang hak asasi manusia. Menghalang hak asasi manusia. Kan? Berkahwinan antara lelaki dengan lelaki. Kan? Kenapa nak halang kahwin lelaki dengan lelaki? Kerana hak asasi manusia. Terpulang kat dia lah, dia nak kahwin ke tak nak kahwin. Tak? Lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, ataupun perempuan kahwin dengan perempuan, perempuan kahwin dengan perempuan. Dia kata ini hak asasi manusia lah. Biarlah terpulang kat dia nak buat apa. Yang hak dia. Tak? Kalau di barat boleh lah, tapi di kita tak boleh kan. Kerana Islam tu sebagai agama persekutuan di Malaysia ni, Islam ni didaulatkan di Malaysia ni. Jadi semua Islam tu terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bebaslah. Siapa yang tak nak bebas? Semua nak bebas. Tapi bebas dalam ruang lingkup yang masih lagi terbatas. Tak boleh kita buat suka hati kita. Tak? Memang semua orang nak bebas. Bebas tu ada had juga. Kalau bebas-bebas pun mengundang bala bencana, kan, musibah, balak, kan, daripada Allah Ta'ala, apa-apanya nak bebasnya, tak ada guna juga bebas. Tak? Jadi Allah Ta'ala tu dah bagi hukum Islam tu cantik, bagus. Ikut je lah. Payah mana kan? Macam tu. Hukum Islam tu tak ada payah pun. Yang menyusahkan kadang manusia tu yang susah. Manusia yang menganggap benda tu susah. Yang kedua, limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar daripada amalan hamba. Tidak ada satu pun yang wajib ke atas Allah. Tidak ada satu yang wajib ke atas Allah Subhanahu wa taala. Semua tugas manusia lah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Ya, jadi tugas manusia ialah beribadah kepada Allah. Ibadah yang kita buat tadi tidak pun orang kata menambahkan darjat Allah. Kalau kita buat maksiat pun tidak akan mengurangkan darjat Allah. Kan? Kuasa dia, kehebatan dia, gah dia tidak akan kurang sedikit pun.
kita taat ke, kita buat maksiat pun, semuanya tidak akan memberikan kemudaratan kepada Allah Ta'ala. Yang menyesal itu siapa? Manusia itu sendirilah. Wa ma zalamu anfusahum walakin anfusahum yazlimun. Wa ma zalamuna walakin anfusahum yazlimun. Tiadalah mereka itu zalim, melainkan mereka itu menzalimi akan diri mereka sendiri. So janganlah kita menzalimi atas diri kita sendiri. Kenapa orang tu zalim atas diri sendiri? Kadang-kadang dia tak faham. Dia tak faham, tak naklah belajar kan. Nak belajar pun malu belajar. Saya ingat satu hadis Nabi SAW dalam kitab hadis 40 peristiwa zaman. Di mana Nabi SAW satu hari dia tengah bagi tazkirah kepada para sahabat. Tiba-tiba ada masuk lelaki yang pertama. Masuk lelaki pertama ke dalam majlis tadi. Dan dia mencari tempat-tempat yang kosong untuk dia duduk. Maka dia duduk. Kemudian datang lelaki yang kedua. Lelaki kedua datang, kan? Dia tengok dalam masjid atau tempat Nabi bagi tazkirah tu ramai orang, kan? Maka dia duduk di pintu sajalah. Dia hanya duduk di pintu. Dia tak berusaha untuk di tempat-tempat yang masih kosong. Bukan tak ada kosong lagi, ada kosong lagi. Tapi dia lebih suka duduk di pintu saja. Kemudian datanglah lelaki yang ketiga. Lelaki ketiga ni bila dia nampak dalam majlis tu, majlis Nabi tu ramai orang, kan? Maka dia hanya berlega-lega di luar saja. Lega-lega luar saja. Akhirnya dia pun balik. Okey. Setelah Nabi Muhammad SAW habis bagi tazkirah para sahabat, maka Nabi pun berkata, tak aku ceritakan pada kamu terhadap 3 orang laki-laki. Para sahabat kata, ya Rasulullah, bolehlah kamu cerita. Okey, terdapat 3 laki-laki. Yang pertama, lelaki itu masuk ke dalam majlis ilmu ini, majlis kita ini, dan dia mencari ruang yang kosong dan duduk di ruang kosong tadi. Jadi laki-laki telah mendapat keseluruhan ilmu. Dia telah mendapat keseluruhan ilmu yang kita kongsikan pada hari ini. Kemudian masuk laki yang kedua. Laki kedua ni dia hanya duduk di pintu saja. Dia hanya duduk di pintu saja. Kenapa? Kerana dia tengok dalam majlis itu agak ramai orang. Dan dia tak berusaha mencari tempat yang ruang yang kosong. Jadi dia lebih suka duduk di pintu. Jadi laki-laki itu hanya mendapat sebahagian ilmu saja. Dia hanya mendapat sebahagian ilmu. Yang kita kongsikan pada hari inilah. Kemudian Nabi kata lelaki yang ketiga pula. Lelaki yang ketiga ni dia hanya menjenguk-jenguk daripada luar saja. Dia tengok ada apa dalam tu ya? Ada majlis apa yang malam tu ya? Kemudian lelaki ni pula ketiga ni dia ada sifat malu. Dia malu. Orang kata nak join. Kenapa ramai? Mungkin dia rasakan dia ni jahil, dia ni tak ada ilmu, kurang ilmu. Kan? Jadi dia malu. Dia takut macam orang pandang dia lah. Orang pandang dia, tapi orang tak pandang dia pun. tak ada siapa pun nak pandang dia. Dia perasaan dia orang pandang dia. Kalau dia join dalam majlis ilmu tu, orang akan perhatikan dia kan. Daripada mana si Mamat ni tak pernah nampak muka dia kan. Jadi dia perasaan malu dia tu kan. Malu dia, rendah diri dan sebagainya. Akhir lelaki tadi pun belah macam tu. Maka Nabi kata dia tidak mendapat apa-apa lelaki tu. Sayanglah dia tak dapat apa-apa. Penat dia datang lalu tapi dia tak dapat apa-apa. Okey. Nabi membuat contoh perbandingan orang yang nak cari ilmu. Ada orang cari ilmu ni bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh cari ilmu. Kan? Ada orang cari ilmu ni macam tak bersungguh-sungguh lah. Semangat tak ada semangat. Dia nak berubah tapi semangat dia tak ada. Ada orang kadang-kadang kita kena dorong dia, ajak dia, pegang tangan dia, kan, tepuk-tepuk bahu dia. Belanja dia minum, belanja dia makan, baru dia datang. Kan? Ada orang tak payah belanja tak apa. Dia dulu datang. Tanya ni mana ni tak buka ni pintu masjid ni. Siapa pegang kunci ni? Kan? Dia sibuk tanyalah kerana dia semangat nak cari ilmu tu. Tak lama ni ustaz nak datang ni. Dia tipu ni imam, tipu Bilal, tipu Syak. Ni mana ni kunci pintu masjid tak buka-buka ni. Dia nak belajar ni. Mana? Nampak dah semangat tu kuatlah.
Laki yang ketiga ni semangat macam tu. Disebabkan tak ada orang nak dorong dia, maka dia habis macam tu. Dan dia membiarkan dirinya terus dalam keadaan kejahilan. Dia tak faham apa, dia tak join lagi, tak join program ilmu, akhirnya dia terus dalam keadaan macam tu. Jadi kerugianlah pada dia. Rugilah macam tu. Betul tak? Takkan kita nak pergi rumah dia tak? Bawa kitab. Betul tak Imam? Kata Imam Rajin bawa kitab pergi rumah dia. Siapa yang boleh datang tu? Jomlah kita pergi bawa kitab pergi ngaji rumah dia. Tak ada lah kan. Baik, yang ketiga, ahli syurga dimasukkan dalam syurga dengan limpah rahmat daripada Allah Ta'ala, bukan dengan amalannya. Oleh itu janganlah seorang itu terpedaya dengan amalan. Kita jangan terpedaya dengan amalan, kita jangan ta'asub dengan amalan kita. Dan ataupun terlampau overconfident lah. Confident sangat. Takkanlah amalan aku ni Allah Ta'ala tak terima, tu tak? Takkanlah ibadah aku boleh tak terima. Hakikatnya kita tak tahulah. Cuma kita doa kepada Allah Ta'ala supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, manusia tidak mampu menunaikan hak Allah kerana nikmat Allah Ta'ala terlampau banyak dan manusia tidak mampu mensyukurinya dengan sebenar-benar bersyukur. Faham tak? Kita tak mampu nak tunaikan hak Allah Ta'ala pada hakikat yang sebenarnya lah. Tak boleh. Kerana nikmat yang dibagi kat kita ni banyak sangat. Nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum, nikmat Islam paling besar lagi, nikmat iman yang paling besar kan. Nikmat boleh berjalan, nikmat berkahwin, nikmat juga. Kahwin nikmat juga kan. Nikmat orang kata buang air pun nikmat. Betul tak? Nak buang air, tak ada orang kena batu karang. Macam mana sakitnya bila kena batu karang tuan-tuan? Sakit kan? Kawan saya itu baru habis operation. Operation dia kata habis dalam berapa ribu ya? 12-13 ribu jugalah dia kata. Kan? Dia nak buang benda tu dia kata. Tak buang tak boleh Ustaz dia kata. Memang sakit dia kata. Batu karang. Sakit dia kata. Nak duduk tak boleh, nak berdiri pun tak boleh, kan? Tidur pun tak boleh. Apa yang dia buat tu semua tak boleh. Semua sakitlah. Kesakitan. Mulanya dia KPJ lah, dia pergi ke hospital KPJ, dapat trace lah dia kena batu karang. Dia kata boleh buat, dia kata dengan syarat kena 40,000 lah kata. Dia pun nak pensan dengan 40,000 tu. 40,000 tu nak buang batu karang. Bayangkanlah mana nak cakap duit tu 40,000. Kalau daun kayu tu boleh jadi duit 40,000 okey juga. Betul tak? Lah dia pergi ke hospital Melaka, bukan hospital, bukan swasta lah. Dapat dalam 12,000 lah kata. 12,000. Kan? Dah okey lah kata. Dah sihat dah. Tadi jumpa tadi ada pengajian tadi ke Pusat Dakwah jumpa dia. Alhamdulillah. Baik. Itulah tuan-tuan, Satu nikmat Allah Taala dah tarik pada kita. Bayangkanlah macam mana sakit tadi nikmat tadi kan. Sakit dia tubuh badan kita tadi menerima. Kerana bila satu benda sakit dalam tubuh badan, dia akan merebak seluruh badan. Bukan makna satu sakit tu ke situ sakit, tak ada. Dia merebak satu badan kan. Kalau tak dibuangkan benda tu macam batu karang, kalau tak buang prostat dah satu lagi. Dia ada beradik tu kan. Dia beradik tu. Dia kena dua tu lah benda tu dia kena. Jadi kalau tak buang nanti takutnya akan jadi besar, kanser dan sebagainya. Jadi tak nak kena buang. Okey. Jadi manusia sebenarnya tak mampu kita nak tunaikan hak Allah. Kerana nikmat Allah Taala ni terlampau banyak pada kita. Betul tak? Nikmat tidur, buang air, terkencing pun nikmat juga. Tak boleh kencing. Oh ya Allah susahnya, ya Allah nak kencing. Betul tak? Nak buang air pun susah. Mana nikmat Allah Taala tu, Allah Taala dah sekat pada kita. Tak boleh lagi nak buat. Bayangkanlah macam mana sakit dia tuan-tuan. Yang kelima, seorang itu dikenaki beramal dan beribadah sepanjang hidupnya. Seorang itu dikenaki beramal dan beribadah sepanjang hidup. Cuma dalam bab ibadah tadi saya cakap tadi, janganlah orang kata terlampau apa sangatlah. Naklah kita bersederhana dalam ibadah kita. Yang wajib kita kena buat. Tak boleh kalau benda wajib ni kita nak buat sederhana, tak boleh. Kan?
Contoh sembahyang zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi kita nak ambil sederhana lah ustaz. Kita buat 2 rakaat saja. Boleh? Tak boleh. Bab wajib mesti kita kena tunaikan. Kalau 4 kena buat 4 lah. Takkanlah kita nak buat 2 pula, kecuali kalau jamak takdim ke jamak takhir, kita musafir memanglah. Ataupun sembahyang Jumaat kan kita kena buat 2 rakaat. Tapi diganti dengan khutbah Jumaat. Betul tak? Tapi kalau dalam keadaan kita normal, ketika keadaan biasa, tak boleh kita nak pendekkan, nak kasarkan. Dengan tujuan untuk nak bersederhana. Ataupun saya semalam kita kena sembahyang 5 kali. Tapi kita tak nak sembahyang 5 kali. Saya semalam kita nak buat 2 kali je. Kenapa? Dengan tujuan nak sederhana kata. Boleh ke? Tak boleh. Sebab benda wajib kena buat. Nak tak nak kan? Malahan kalau kita sakit pun, terbaring pun, jantung pun tetap wajib kita mendirikan solat. Kan? Terlantar macam tu tuan-tuan. Kan? Tangan tak boleh gerak tapi otak boleh bergerak lagi. Otak boleh gerak, waras lagi. Cuma lumpuhlah macam tu kan. Wajib tak solat? Balik solat. Solat tetap wajib. Kan? Kalau tak boleh wuduk macam mana? Orang lain wudukkan untuk kita. Ahli keluarga yang wudukkan untuk kita. Itu pentingnya ahli keluarga. Kalau tak ada ahli keluarga kan macam mana? Banyak kadang-kadang kalau Malaysia ni kadang dia meminggir ke ahli keluarga dia. Kan? Memutuskan hubungan adik-beradik, saudara-mara dan sebagainya. Disebabkan tanah, disebabkan harta pusaka. Akhirnya putus hubungan adik-beradik. Bila sakit, siapa nak tengok? Sampaikan adik-beradik perkataan tak tahu dah. Tak tahu, dah meninggal kata. Tak tahu dah meninggal dah. Kan? Dah meninggal. Kenapa? Si mati ni waktu dia hidup dia memutuskan hubungan adik-beradik dia. Jadi kalau ada sakit tak ada siapa nak tengok. Kalau dah meninggal pun orang dia dah meninggal lah, dah lama meninggal baru orang tahu. Oh dah meninggal dia kata. Tak tahu dah mana kubur lah. Orang pun tanya mana kubur lah. Cari kubur kan, pergilah ziarah kubur dia. Betul tak? Baik, yang keenam, setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang belum pasti dapat memberi kesan dan menjamin seorang itu masuk syurga kecuali setelah mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmatku dekat terhadap orang yang ihsan berbuat kebaikan. Yang ketujuh adalah dikenaki seorang itu beramal dan beribadah dengan istiqamah, iaitu tetap dan betul. Malahan dalam solat tuan-tuan ada satu rukun dalam solat. Apa nama tuan-tuan? Kalau kita tak buat batal solat kita. Tamak ninah kan? Tamak ninah. Apa makna tamak ninah? Berhenti sebentar. Dalam mazhab Syafi'i ini tamak ninah tu wajib. Walaupun dalam ada mazhab lain tamak ninah tu tak wajib. Tapi Syafi'i memang wajib. Siapa yang tak ada tamak ninah dalam rukuk dia, dalam sujud dia, kata duduk antara dua sujud tak ada tamak ninah, apa yang berlaku tuan-tuan? Ibadahnya batal ibadahnya. Kalau dia jadi imam batal lah, habis semua. Habislah semua. Jemaah-jemaah batal sekali. Kenapa? Tidak ada tamak ninah. Cepat kan? Macam itu namanya mencuri dalam solat istilahnya. Namanya mencuri dalam solat. Siapa yang ibadah tak ada tamak ninah, dia istilah namanya Nabi kata mencuri dalam solat. Tu yang sebenarnya tarawih kat Indonesia tu. 20 rakaat rasa? 20 rakaat 7 minit. Bayangkanlah berapa kuasa kuda yang digunakan. Berapa kuasa kuda yang digunakan. Memang laju dah, pantas. Dia baca pun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim radin. Tak boleh dia. Faham tak apa dia baca tu? Ada tengok video dia kan? Ada. Tak apa benda dia baca pun tak tahu. Tayat akhir pun tak ada baca. Tayat akhir terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu bangun lagi rakaat seterusnya. Itu macam plosit, malahan mengalah plosit. Tak tahu tapi ada. Dia ada tok guru dia. Ada tok guru dia ramai, dia punya pelajar-pelajar dia ramai.
Tapi di Malaysia lah, tapi tak tahu belah mana. Jawa Timur ke Jawa Barat tak tahulah. Tapi Jawa lah. Itu mana tu tuan? Itu tak tahulah, tindakan orang sana lah, itu bukan dalam bidang kuasa kita. Kita Malaysia aje. Kalau Malaysia bolehlah kita ambil tindakan. Kena dekat sana dia tindakan lah. Ada? Siapa dia tu? Dalam YouTube kita tengok kan, kalau kita ada yang terbaru ni, kita tengok muka orang Melayu kita lah dalam yang jumpa dia sistem Malaysia punya orang kan, macam ada, tapi suasana tu tak masalah sebab dia dalam yang apa tu kan, banyak besok lah sekarang. Kalau benda-benda tu sahih betul berlaku kat Malaysia, kena buat laporan lah. Kan, kena buat laporan kan, biar pihak kuasa ambil tindakan lah. Kan? Sebab nanti kalau kita tak bendung, benda tu dia akan merebak. Kan? Orang tu boleh? Kan? Orang ni kerana separuh daripada manusia ni, kadang-kadang dia kalau boleh nak cepat. Dia nak cepat selesai lah. Ibadah buat tapi dia nak cepat selesai. Nak cepat selesai. Nak cepat mori kan? Cepat mori, nak cepat balik. Retang sekejap je. Ada yang sikap manusia begitu, tapi bukan semualah. Kita kalau boleh nak buat cara tertib, bagus, cantik kita buat kan, itu kita nak. Kerana apa makna sembahyang tarawih? Tarawih ni asal perkataan istirahah. Istirahah mana ada rehat. Rehat bukan tak ada rehat. Santai itu kan. Tak terlampau cepat dan tak terlampau lambat. Lambat sangat pun orang pun risau juga. Kan copek benar pun risau juga orang. Okey. Mana kalau betul benda tu berlaku, kena laporkanlah pada pihak berkuasa kan. Ya, dia ambil tindakan. Takut nanti benda tu akan merebak, terpengaruh orang lain kan. Yang ketujuh adalah kenaki seorang itu beramal dan beribadah dengan istiqamah, iaitu tepat dan betul sama ada pada lafaznya, perbuatannya dan qasad seorang itu. Mudah-mudahan dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul dan tepat. Macam slogan polis tu apa? Cepat dan tepat Mesra. Cepat kan, ada slogan. Kita tepat, apa kita buat tu tepat dan betul lah apa yang kita buat tadi, dengan syarat dia, dengan rukun dia kan. Itu istiqamah dalam bab ibadah kan. Istiqamah dalam bab orang kata pendirian hati pun ada juga. Kerana apa dia cakap tadi, istiqamah kan luas. Mana istiqamah ni luas? Istiqamah dalam bab ini, dalam bab tu, macam-macam bab kan istiqamah. Okey, luaslah pengertian dia. Mudah-mudahan dengan mendapat rahmat Allah Taala terhadap apa yang kita kerjakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup satu hadis. Kedua nanti akan datang kita masuk bab tafakkur fi azimi makhluqatillah. Tafakkur mana memperhatikan pada kebesaran makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadis pun tu panjang kita punya cerita ni. Jelas. Boleh. Ada jamu raya ke apa ni? Tak ada. Ada murid. Oh, mori. Ada soalan tak? Tak ada. Manula? Okey, semua okey. Semua okey. Okey. Kalau kita beristiqamah dalam ibadah, kadang-kadang kita tengok tuan ni hitam logam kuning ni, tapi cakap tak suka bikin tengok tu tuan. Bila kuning pun hitam logam, bila dia cakap kita tengok macam bahasa dia guna pun macam orang tak ada ilmu. Kasar. Kadang kita nak berdakwah kan macam yang kita cakap lemah lembut, walaupun orang kau ni tak betul, tapi ditegur kita dalam bahasa yang boleh timur kan. Ini sebab saya pernah ada jumpa sesuatu macam tu. Kalau dia lupa dia tahan lah. Dan minum dia boleh hitam legam lah. Tapi bila bahasa yang dia lontarkan tu, macam kita baca, kita yang tak sekolah ni pun boleh bezakan dengan ilmu yang disampaikan kan. Sebab kita nak menegur orang mesti
Tahap yang ni dia tahap dia lain. Tahap yang orang macam ni tahap dia lain. Ini negara macam negara Samsing ni. Itu namanya pukul rata. Pukul rata lah. Pukul rata je. Orang tertulis ke, dia tak tulis ke, ni apa dia peduli. Sorban besar kan. Dahi tu hitam. Itu sebab Nabi kata la yanzuru ila innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tu tidak menilik kepada rupa paras kamu, kan, rupa paras kamu, jasad kamu, tetapi Allah Ta'ala tu menilik kepada hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Betul tak? Jadi dahi yang hitam ni bukan maknanya penentu, bukannya satu penentu menunjukkan dia ni akhlak dia bagus, cantik kan. Kalau dahi hitam pun tapi akhlak pun cakap pun lepas-lepas je kan. Jadi tak sesuai lah. Naklah orang kata maknanya kalau nama orang tu baik, naklah mencerminkan dia tu pun baik. Kalau namanya Muhsin, nama siapa? Muhammad Muhsin. Kau mana Muhsin? Yang buat kebaikan kan? Orang yang suka buat kebaikan. Jadi sesuailah dengan sifat dia. Kalau nama baik tapi perangai pun tak baik pun tak elok. Betul tak? Nama dia Muhsin, Muhsinun, orang yang banyak buat kebaikan. Tak kenalah. Okey? Apalagi kalau rupa. Kan? Allah Ta'ala pun tak tengok rupa kita. Malahan Nabi pun pernah memuji kelebihan yang ada kepada siapa tu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan hitam. Lagi hitam pula daripada dahi orang tu. Bilal bin Rabah tu lagi hitam daripada dahi orang tu. Betul tak? Macam mana akhlak dia? Bagus kan? Bilal bin Rabah kan, sahabat-sahabat kita daripada Afrika tu kadang ramai yang hafal Quran kan. Memanglah kadang-kadang sebab kita dengar kan apa tu orang negro kan, banyak kadang tak suka kan banyak yang kes scammer ni kan. Scammer ni penipuan yang dibuat oleh Pak Hitam ni lah. Pak Hitam kan, orang daripada Afrika kan biasa suka menipu-nipu orang kita kan, menyamar menipu scammer kan. Tapi bukan semua pun orang begitu, hitam tu macam tu. Malahan yang akhlak baik bagus kan, yang bagus. Ya hafal Quran pun ramai. Kalau mereka orang Sudan biasa kan, Arab Sudan banyak gelap. Bagus. Kelab bagus, hafal banyak Quran pun ramai. Tapi yang Pak Awang kan, Pak Awang yang jenis menipu-penipu pun ada juga. Tak dinafikan. Ramai juga orang kita yang tertipu oleh Pak Awang ni. Orang perempuan kan tertipu kan. Tapi yang bagus tu baguslah. Kalau yang bagus tu lagi hitam pula muka tu. Bukan dahi hitam tuan, muka pun hitam. Tapi gigi dia putih. Kalau dia duduk dalam kolam tu nampak gigi je. Nampak gigi dia putih kan. Kelak dia bagus. Betul tak? Orang hitam pun kadang nombor lagi kuat. Usain Bolt kan, yang Jamaica tu. Tu juara dunia tu, kulit hitam. Tak ada seorang pun yang boleh pecahkan rekod dia sekarang ni. Lari 1 meter. Orang Malaysia pun tak layak nak pergi ke Olimpik lah. Ada yang layak tak ke Olimpik Malaysia, Perdana Malaysia? Tak ada kan? Jamaica yang banyak kuasai. Kan Olimpik ni pingat emas tu kalau olahraga tu biasa dikuasai oleh kan orang-orang kulit hitam je. Orang kulit putih tak banyak yang menguasai pingat-pingat emas ni. Kalau di Olimpik lah biasa kulit hitam je. Nak nanjakan kelebihan dia orang ni kan. Allah Ta'ala bagi kelebihan macam tu. Itu juga dengan India kan. India pun okey juga. Jangan kita pukul rata lah. Kalau pukul rata memanglah kau ni India lah kan. Tapi kalau tengok tempat lain pun dia bagus, persatuan dia orang kuat, persatuan dia orang India ni, India Muslim. Saya pun ada mengajar satu tempat di Seremban tu, Masjid India Muslim Timiang.
Masjid pasal tak? Masjid dia saya mengajar sebulan 2 kali. Tapi sungai tu pasal tak? Kan? Dia sebelah masjid tu kuil. Sebelah masjid tu betul kuil. Punya besar lah kuil. Masjid bawah sekali, atas tu sikit kuil, atas lagi tu tokong Cina. Tokong Cina. Tapi alhamdulillah mereka tak bergaduh. Mereka tak bergaduh sama dia. Tak adalah bergaduh lah. Walaupun orang kata dekat-dekat. Rumah ibadah tu dekat-dekat. Ni bilan masjid bawah, masjid tepi sungai dia, masjid India Muslim. Kan atas tu tepi tu India besarlah. Atas bukit tu tu tokong Cina. Setakat ni tak adalah ada orang berperang lagi, bergaduh tak ada. Masing-masing memberikan kerjasama lah. Malahan kan yang penganut agama Hindu tu bila dia orang nak pergi ke kuil tu, kadang-kadang parking tempat dia orang tu penuh. Dia parking dalam masjid tu. Dia parking dalam masjid tu. Tapi dia orang pun tak kisah sangat. Tak adalah orang kata, tapi jangan melampau sangatlah dia cakap. Nak parking tu boleh lah dia kata. Imam kata lah nak parking boleh tapi apa sikit lah. Dia orang parking dalam kawasan masjid tu. Tempat kawasan tu terhad kawasan parking dia. Di situ. Di masjid dia Timang Muslim tu. Kadang ada yang penganut agama Hindu tidak pergi kuil dia parking dalam kawasan masjid. Dah habis kan dia baliklah. Keluarkanlah kereta dia. InsyaAllah. Boleh? Tu alhamdulillah lah masjid tak ada gereja sebelah sana. Tak ada kuil sebenarnya. Tak ada bunyi tang tung tang tung tang tung tang. Tu kalau masjid apa tu? Masjid Jami' Tengku Besar Tampin kan? Kan sebelah tukang kuil. Sebelah kuil kan masjid Jami' Tengku Besar Tampin kan? Tu kadang apa pagi saya bagi sembahyang subuh kan? Bagi kuliah subuh. Kadang nak bunyi tang tung leceng ni. Kita tengah kuliah ni tang tung. Punya leceng ni. Faham kan? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsirah. Wasiyana fataya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna nafsa arifin. Allahumma faqqina fid din, Allahumma faqqina fid din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum. Jadi saya bilang Ada dalam tu. mana? Dalam kereta ada 3 biji. Okey. Dalam kereta ada 3 biji. Saya ada tu. Satu.